Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Pesawat Cina ceroboh ruang udara Malaysia. Juga padah sebar berita palsu, guru tuisyen didakwa. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mengesan 16 buah pusat Tentera Udara Republik Rakyat China PLAAF memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia Kota Kinabalu FIR dan menghampiri ruang udara nasional semalam. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad berkata, penerbangan pesawat PLAF itu dikesan oleh radar pertahanan udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CRC-2 di Sarawak pada jam 11.53 pagi. Pesawat berkenaan dikesan terbang secara formasi tactical in-trail pada jarak 60 batu nautika antara satu sama lain dan terbang dengan pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Mereka kemudiannya didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara bertingkap tinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Oleh itu, pihak TUDM meletakkan pesawat Hawk 207 daripada No. 6 Squadron Pangkalan Udara Labuan di dalam keadaan siap sedia melalui operasi curiga TUDM. Pemantauan menerusi radar pertahanan udara diteruskan ke atas pesawat itu di samping beberapa percubaan untuk mengarahkan mereka menghubungi kawalan trafik udara KKFIR. Apabila arahan tidak dipatuhi dan didapati melangkaui persempadanan KKFIR menghala ke ruang udara nasional, TUDM melancarkan pesawat pemintas pada jam 1.33 tengah hari untuk melakukan identifikasi visual. Hasil daripada pemintasan udara yang dilaksanakan, TUDM mengenal pasti pesawat itu adalah daripada jenis Ilyushin IL-76 dan pesawat Xi'an Y-20 yang kedua-duanya merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Tan Sri Akbar menegaskan, insiden ini adalah perkara serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan kepadatan trafik udara di dalam laluan penerbangan di dalam KKFIR. Susulan kejadian itu, Wisma Putra akan mengemukakan nota bantahan diplomatik kepada China atas tindakan mereka yang disifatkan sebagai pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, Kementerian Luar akan memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk mendapatkan penjelasan berhubung pencerobohan oleh 16 pesawat PLAAF. Tambah beliau, berdasarkan laporan Tentera Udara Malaysia TUDM, Kementerian Luar akan mengemukakan nota bantahan diplomatik terhadap pencerobohan itu kepada kerajaan China. Dalam pada itu, Hishamuddin menegaskan pendirian Malaysia tidak akan sesekali berkompromi dalam aspek keselamatan negara meskipun memiliki hubungan diplomatik dengan mana-mana negara. Jumlah pendaftaran penerima vaksin COVID-19 di Sabah memperlihatkan peningkatan mencapai 559,376 orang setakat semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masdi Manjur berkata, jumlah itu mewakili 19.1% daripada populasi negeri ini. Menurut Datuk Masdi Manjun, pendaftaran sebagai penerima vaksin paling banyak dilakukan menerusi aplikasi MySejahtera berbanding penggunaan laman sesawang dan talian vaksinasi. Seramai 495,202 daripada jumlah keseluruhan yang mendaftar sebagai penerima vaksin melakukannya menerusi aplikasi MySejahtera. 63,963 mendaftar menerusi laman sesawang, manakala 211 pula mendaftar melalui talian vaksinasi. Mengulas perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK fasa kedua di Sabah, Masdi berkata seramai 1,109 sudah menerima suntikan vaksin harian dos pertama, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 75,040 orang
Manakala bagi dos kedua, 2,239 menerima suntikan vaksin menjadikan 27,298 orang. Beliau turut memaklumkan jumlah kes harian COVID-19 semalam di negeri itu kekal mencatatkan sebanyak 3 angka. Bukan sahaja Polis Diraja Malaysia PDRM, malah seramai 3,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM diatur gerak bagi membantu Sekatan Jalan Raya SJR dan rondaan kereta peronda Polis MPV di seluruh negara. Menurut Panglima ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang, pelaksanaan op penawar itu membabitkan ketiga-tiga perkhidmatan, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Pergerakan dan kesiapsiagaan termasuk kawalan serta rondaan keselamatan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dalam pematuhan prosedur operasi standard SOP sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tambah beliau, menerusi op benteng pula dengan kerjasama sebuah agensi keselamatan, kawalan sempadan darat, laut dan udara berjaya diperketatkan di samping memudahkan proses kerja dalam menangani jenayah rentas sempadan yang lain. Bagi tempoh 2 minggu fasa pertama Sekatan Pergerakan Penuh yang bermula semalam, pergerakan keluar masuk pendatang tanpa izin dijangka meningkat melalui lorong tikus selain berlakunya kegiatan jenayah rentas sempadan di utara Semenanjung serta sempadan Sarawak, Kalimantan. Akibat menyebarkan berita palsu berkaitan COVID-19, seorang guru tuisyen menjadi antara 2 individu pertama di Malaysia yang didakwa di mahkamah atas pertuduhan tersebut. Muhammad Nazaruddin Yusof, 50 tahun, didakwa dihadapkan ke Mahkamah Session di Johor Bahru. Walau bagaimanapun, Nazaruddin mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Ahmad Fuad Othman. Tertuduh didakwa menyebabkan ketakutan atau kebimbangan kepada orang ramai dengan mengadakan penerbitan mengandungi berita tidak benar, iaitu memuat naik sekeping gambar dengan kaption berkaitan vaksinasi COVID-19 ke akaun Facebook miliknya. Dalam pada itu, jika sabit kesalahan, boleh dihukum denda maksimum RM100,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya serta denda selanjutnya maksimum RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Hakim kemudian memerintahkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Tuntutan notis daripada mangsa Wang Chi-Fung yang terkesan akibat pelanggaran train sistem transit aliran ringan LRT minggu lalu sudah diterima. Ia disahkan oleh Prasarana Malaysia Berhad Prasarana. Pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Datin Norlia Noah berkata, Prasarana menerima notis itu hari ini dan perkara itu akan dikendalikan penasihat undang-undang yang dilantik Prasarana untuk pertimbangan sewajarnya dan tindakan segera. Kebajikan penumpang akan terus menjadi keutamaan. Sejak mengetahui insiden itu, Prasarana telah mengambil langkah segera untuk menghubungi penumpang terbabit atau ahli keluarga mereka. Perbelanjaan perubatan untuk pembedahan dan rawatan lain di Hospital Kuala Lumpur akan ditanggung sepenuhnya oleh Prasarana. Keluarga mangsa nahas LRT itu menghantar notis tuntutan kepada Prasarana meminta pengendali perkhidmatan rel itu membayar RM1.8 juta pampasan dan ganti rugi kecuaian ke atas kecederaan yang dialami. Tuntutan itu merangkumi perbelanjaan bagi perubatan, kecederaan fizikal, tekanan mental dan emosi, trauma, kehilangan pendapatan, ganti rugi khas dan am atas kecuaian yang berlaku. Tambahnya, Prasarana sudah mula melakukan pembayaran sumbangan ihsan seperti yang diumumkan semasa sidang akhbar pada 25 Mei lalu. Serius utama berehat seketika menyusul selepas ini. Vaksin Sinovac diluluskan.
Bertemu kembali. Dua lelaki maut manakala 8 cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah van di Jalan Setulang Laut menghala ke bandaraya dekat Johor Bahru pagi tadi. Van Toyota Hiace berkenaan dikatakan dipandu lelaki tempatan berusia 30-an yang membawa 9 pekerja pengawal keselamatan. Ketua Balai Bomba Larkin Timbalan Penguasa Bomba 1 Muhammad Suhaimi Abdul Jamal berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 7.45 pagi tadi. Seramai 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Larkin bersama sebuah jentera, perkhidmatan penyelamatan dan perawatan kecemasan digerakkan ke lokasi kejadian. Kemalangan membabitkan sebuah van yang terbabas dan melanggar penghadang jalan. Terdapat 10 mangsa di dalam van termasuk pemandu berusia antara 25 hingga 40 tahun. Kesemuanya warga Nepal dan pemandunya adalah warga tempatan. 2 maut termasuk pemandu dan seorang lagi yang tercampak keluar dari kenderaan, 3 cedera parah dan 5 cedera ringan. Mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Sultanah Aminah. Mangsa yang meninggal dunia pula diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. Suka menjadi duka apabila 4 mangsa lemas termasuk 3 beradik yang mandi di pantai Gorongan dekat Putatan ditemui maut malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 5 petang itu, 8 individu berusia antara 8 hingga 17 tahun dikatakan pergi ke pantai berkenaan untuk bermandi-manda. Bagaimanapun, ketika hendak pulang, mereka dikatakan cuba berenang ke tepi pantai namun dipercayai dihanyutkan ombak deras ke kawasan laut dalam. Akibat kejadian itu, 4 daripada mangsa berjaya menyelamatkan diri manakala 4 lagi hilang. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim, mayat Norain Amit 13 ditemui jam 8.20 malam sebelum mayat Rafidah Amit 14 berjaya ditemui kira-kira 40 minit kemudian. 2 lagi mangsa, Dalang 17 dan Qorais Amit berusia 8 tahun ditemui kira-kira jam 9.30 di lokasi tidak jauh dari tempat mereka dihanyutkan. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan paramedik Kementerian Kesihatan KKM yang berada di lokasi kejadian. Susulan penemuan semua mangsa dalam kejadian ini, operasi mencari dan menyelamat dihentikan serta-merta. Bagaimanapun, siasatan akan dijalankan bagi mencari punca sebenar kejadian dan setakat ini kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Kejayaan buat China apabila vaksin kedua keluarannya iaitu Sinovac akhirnya mendapat kelulusan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi kegunaan kecemasan dan telah diedarkan ke beberapa negara di serata dunia. WHO berkata keputusan ini akan memberi keyakinan kepada negara, pembiaya, agensi perolehan dan masyarakat bahawa vaksin berkenaan memenuhi standard keselamatan, keberkesanan dan pembuatan antarabangsa. Bulan lalu, Sinopharm menjadi vaksin COVID-19 pertama buatan China yang mendapat kelulusan WHO. Pertubuhan itu juga meluluskan penggunaan kecemasan vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca yang dihasilkan di India, Korea Selatan dan Kesatuan Eropah EU. Kelulusan WHO ini membuka jalan bagi negara di serata dunia untuk meluluskan dan mengimport vaksin berkenaan untuk diagihkan terutama negara yang tidak mempunyai standard piawaian sendiri. Ia juga membolehkan vaksin itu menyertai program perkongsian vaksin global COVAX bagi membolehkan pengagihan saksama vaksin kepada negara miskin. Selepas kes harian meningkat tanpa henti, hari ini India mencatatkan penurunan kes dalam tempoh 24 jam sebanyak 127,510 jangkitan dengan 2,795 kematian baru. Jumlah korban kini mencecah 331,895 orang manakala keseluruhan kes melebihi 28.1 juta. India merekodkan peningkatan mendadak kes jangkitan dan kematian harian bulan lalu ketika negara bergelut dengan gelombang kedua pandemik. Kes harian mula menunjukkan trend penurunan program vaksinasi negara turut terjejas berikutan beberapa negeri kekurangan stok vaksin. India kini berusaha mengimport vaksin dan berjanji 120 juta dos vaksin akan disediakan untuk pelancaran program vaksinasi COVID-19 kebangsaan pada Jun. Angka kementerian menunjukkan India telah memberikan lebih 210 juta dos setakat ini.
Walau bagaimanapun, sedikit kekecewaan bagi daerah Tamil Nadu apabila terpaksa menghentikan sementara program inokulasi akibat dari kekurangan bekalan vaksin COVID-19 yang dijadualkan esok sehingga Sabtu ini. Pegawai di Pusat Kesihatan mendakwa kehabisan bekalan vaksin menyebabkan ramai penduduk yang ingin mendapatkan suntikan vaksin diminta pulang dan kembali semula selepas 6 Jun. Menurut Setiausaha Kesihatan J. Radhakrishnan, stok vaksin yang sedia ada habis malam dan bakal menerima bekalan vaksin seterusnya daripada Bharat Biotech pada 6 Jun dan Institut Serum India SII pada 9 Jun depan. Setakat kemarin, negeri itu mempunyai sekitar 493,000 dos vaksin yang mana 269,000 dos sepatutnya diagihkan kepada penerima berusia 18 hingga 44 tahun dan 224,000 dos kepada individu berumur 45 tahun ke atas. Tambah beliau, kerajaan memperuntukkan 2.43 juta dos bulan lalu dan 1.8 juta dos sudah diterima. Ketibaan baki dari itu masih belum pasti. Akibat dari masalah bekalan, kerajaan memaklumkan akan mengagihkan 4.25 juta dos vaksin pada bulan ini tetapi hanya akan sampai pada 6 dan 9 Jun. Setakat ini, Tamil Nadu sudah menerima 9.6 juta dos vaksin COVID-19. Lain pula halnya di Amerika Selatan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyuarakan kebimbangan terhadap benua itu yang terus sengsara dengan pandemik COVID-19 yang saban hari menjadi semakin teruk. Ketua Darurat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Michael Ryan berkata, 8 daripada 10 negara yang merekodkan kadar kematian tertinggi pada minggu lalu adalah di Amerika Selatan. Ia juga berpotensi menjadi bertambah teruk. Tambah beliau, kadar penyebaran penyakit ini sangat tinggi, penularan dalam masyarakat sangat meluas dan sistem kesihatan sangat tertekan. Dalam pada itu, angka kematian di Peru pada Isnin lalu merekodkan lebih daripada 2 kali ganda kematian. Sementara itu, kadar kematian di Amerika Selatan lebih tinggi berbanding kebanyakan tempat lain di seluruh dunia. Seterusnya, saksikan rangkuman berita antarabangsa yang lain. Ribuan doktor di India memakai lilitan hitam pada lengan sebagai bantahan terhadap individu yang mendakwa yoga dapat menghalang jangkitan COVID-19. Selain mendakwa perubatan konvensional sudah membunuh ribuan pesakit COVID-19, Baba Ramdev yang juga pengasas empayar perubatan tradisional bulan lalu berkata pandemik ini menunjukkan bahawa perubatan moden sebagai bodoh dan kegagalan sains. Oleh itu, protes Black Day diadakan semalam di mana gambar yang dikongsi di media sosial menunjukkan doktor meminta Ramdev ditahan. China mengesahkan jangkitan pertama strain selsema burung H1N3 terhadap manusia. Menurut satu kenyataan Suruhanjaya Kesihatan Nasional China NHC, seorang lelaki berusia 41 tahun dimasukkan ke hospital dengan gejala demam di Bandar Timur Zhejiang pada 28 April lalu dan disahkan menghidap H1N3. Bagaimanapun, NHC berkata risiko penyebaran penyakit itu dalam kalangan manusia adalah sangat rendah. Lelaki itu juga kini berada dalam keadaan stabil dan kontak rapatnya tidak melaporkan sebarang kelainan. Di Scotland pula, ukiran haiwan prasejarah ditemukan buat julung kalinya di negara itu. Historic Environment Scotland HES melaporkan ukiran haiwan prasejarah dianggarkan berusia 4,000 hingga 5,000 tahun itu ditemui di barat Glasgow. Ukiran menunjukkan gambaran 2 rusa merah jantan yang dianggap spesies rusa terbesar di Scotland dipercayai berasal dari zaman Neolitik. Ia ditemui secara kebetulan oleh ahli arkeologi Hamish Fenton semasa melawat Kilmartin Glen. Warga Itali dikejutkan dengan pembebasan ketua mafia yang dianggap antara yang paling kejam. Giovanni Brusca, 64 tahun, dituduh melakukan beberapa jenayah ngeri termasuk membunuh seorang pendakwa raya popular dan melenyapkan mayat seorang budak lelaki dengan merendamkannya ke dalam asid. Brusca yang menjalani hukuman penjara 25 tahun dibebaskan dari penjara Rebibbia di Rom kemarin selepas dia menjadi saksi pendakwaan dan kini diletakkan di bawah pengawasan selama 4 tahun. Walaupun beberapa ahli politik dan keluarga mangsanya mengecam pembebasan penjenayah itu, namun ada yang menyokongnya atas alasan kerjasamanya dengan pihak berkuasa.
Kita berehat seketika, menarik dalam sukan selepas ini. Pelumba muda negara ke pentas dunia. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi My Sejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je. Pastikan aplikasi My Sejahtera anda telah dikemaskini. Selepas dikemaskini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini. Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemaskini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification. Anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan kembali bersama siri utama untuk slot cuaca kali ini dan saya Nufraha akan menyampaikan keadaan cuaca di seluruh negara bagi anda semua yang berada di rumah dan juga di luar sana. Untuk paparan carta angin menunjukkan keadaan angin yang kini bergerak dengan kelajuan yang sederhana di semenanjung Malaysia melalui tiupan dari arah barat daya dan juga kelajuan angin kencang dirasai di sekitar perairan Phuket iaitu antara 50 km sejam. Dan ketinggian ombak yang dikenal pasti di sekitar perairan Phuket sekitar 3.5 meter hingga 4.5 meter dan juga ketinggian ombak di perairan rantau negara kita kini mencecah 3.5 meter. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat bagi kategori kedua dan juga pertama di sekitar kawasan perairan yang telah dilorekkan ini sehingga ke 29 Mei 2021. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bubuk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh yang demikian, kami menasihatkan penduduk awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej satelit semasa iaitu letupan awan dan juga kelembapan yang tinggi lebih tertumpu di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia yang menyebabkan hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di beberapa tempat di seluruh semenanjung Malaysia ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala di Sabah dan Sarawak tiada hujan setakat ini, namun demikian ribut petir di 1-2 tempat kini dikenal pasti di sekitar bahagian utara dan juga barat Sarawak. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke malam nanti melibatkan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di bahagian Kuching Sarawak serta di bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Nufarha. Assalamualaikum.
Kejohanan European Talent Cup ETC, pelumba muda negara Hakim Danish sah membuat penampilan sulung bersama pasukan Lique Moly Intec SIC Racing Team pada pusingan ketiga dekat Lita Catalunya, Sepanyol 13 Jun nanti. Hakim yang menjuarai kejohanan SIC Mini GP akan bergandingan bersama rakan sepasukannya Syahrul Ezwan Syaril. Menurut Sepang International Circuit SIC, pelumba berusia 14 tahun itu dipilih berdasarkan prestasi cemerlang ketika beraksi dalam saingan Asia Talent Cup ATC dekat Qatar dengan 3 kali menaiki podium. Dengan kehadiran Hakim Danish dalam ATC, menjadikan 4 bakat Malaysia bertanding dalam kejohanan FIM CEV Repsol iaitu Adam Norodin dalam kejohanan Moto2 Eropah, Sharifuddin Azman dalam kejohanan remaja dunia Moto3 dan Syarul dalam ETC. Beralih ke sukan antarabangsa, tenis terbuka Paris, pilihan kelima kejohanan Elina Vitolina tepati ramalan selepas bangkit mengalahkan pemain remaja Perancis Ocean Babel dekat Roland Garros pagi tadi. Pemain dari Ukraine itu bangkit setelah ketinggalan 2-5 sebelum kejutkan pihak lawan dengan 6-2, 7-5 untuk mara ke pusingan kedua saingan tenis. Svitolina yang sebelum ini berjaya layak sebanyak 3 kali ke peringkat suku akhir terbuka Perancis bakal berdepan pilihan ke-75 daripada Amerika Syarikat Anne Lee bagi memburu tempat di kelompok 32 terbaik. Pun begitu, Lee pernah merekodkan aksi terbaik pada penampilan sulung kejohanan dengan menundukkan pemain Rusia Margarita Gasparyan 6-0, 6-1 dalam masa 45 minit. Pengurus Everton Carlo Ancelotti kembali terajui Real Madrid selepas kontrak dua penggal Zidane bersama Real tamat pada saingan La Liga berakhir minggu lalu dan bakal menandatangani kontraknya bersama Los Blancos hari ini. Pengendali dari Itali tersebut sebelum ini pernah bersama Real dari 2013 hingga 2015, memacu Real menjulang kejuaraan ke-10 trofi Liga Juara-Juara selepas menawaskan Atletico Madrid di Lisbon pada 2014. Meskipun berbaki 3 tahun lagi kontraknya bersama Everton, namun pengendali dari Itali itu menamatkannya awal untuk kembali bersama skuad lamanya Real Madrid, manakala Everton akan memulakan proses melantik pengendali baharu secepat mungkin. Kini, Ancelotti kembali membimbing pasukan Real untuk 3 musim. Sekian dulu series utama buat masa ini. Sebelum melabuhkan tirai, hayati kata-kata ini. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sampai bertemu lagi, saya Atira Aminuddin. Assalamualaikum.